Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pembahasan kali ini, kita akan masuk ke pembahasan ketiga dari materi Nahwu yang berjudul Al-Jumlah. Al-Jumlah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kalimat dalam bahasa Arab. Pada sesi pembahasan al-jumlah, ada suatu istilah yang berkaitan erat dengan al-jumlah. Istilah itu dinamakan dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah ialah kalimat yang memberikan manfaat secara lengkap. Maksudnya ialah kalimat tersebut membawa informasi yang mana pendengar dapat memahami informasi itu dengan sempurna. Jumlah mufidah biasa juga disebut dengan al-kalam, yaitu kalimat sempurna. Berikut contoh kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Contohnya ialah ibu sedang memasak di dapur. Kalimat ibu sedang memasak di dapur merupakan kalimat sempurna karena kalimat itu memberikan informasi secara lengkap dan para pendengar tidak akan bertanya-tanya tentang kalimat tersebut. Tetapi contoh jika kalimatnya seperti ini, ibu sedang di dapur. Kalimat ibu sedang di dapur akan memberikan pertanyaan di benak para pendengar karena kalimat itu tidak memberikan informasi secara lengkap. Maka pendengar akan bertanya-tanya, sedang apa ibu di dapur? Nah, itulah contoh kalimat tidak sempurna. Jadi kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna itu berbeda. Kita masuk ke pembahasan jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Berikut contoh jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Contohnya ialah al-madrasatu jadidatun, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia sekolah itu baru. Nah, pada jumlah al-madrasatu jadidatun di sini ialah antar dua kata tersebut memiliki jenis yang sama, yaitu jenis mu'annas. Oleh karena itu, syarat jumlah mufidah yang pertama ialah harus sama jenisnya. Jadi, jika kata pertama mu'annas, maka kata kedua harus juga mu'annas. Nah, syarat yang kedua ialah jumlah bilangannya 1. Nah, al-madrasatu ialah satu sekolah. Jadi, datun ialah bilangan yang 1 juga. Oleh karena itu, syarat yang kedua ialah harus sama jumlah bilangannya. Kemudian contoh yang kedua, ana talibun, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti saya adalah mahasiswa. Ana talibun merupakan jumlah mufidah karena mereka sama jenisnya, yaitu ana dan talibun sama-sama jenis muzakkar dan sama-sama mempunyai bilangan yang 1. Kemudian al-bustanu jamilun, hutan itu bagus. Hutan itu bagus secara makna merupakan kalimat sempurna, yaitu kalimat tersebut tidak menimbulkan pertanyaan di dalam benak si pendengar. Dan dalam secara susunan bahasa, al-bustanu jamilun merupakan jumlah mufidah karena jumlah tersebut sama jenisnya dan sama bilangannya. Setelah mempelajari apa itu jumlah mufidah, maka kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembagian al-jumlah. Al-jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ialah kalimat nominal dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nominal sentence. Dan apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ialah kalimat verbal, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan verbal sentence.
Apa perbedaan keduanya? Secara umum, perbedaannya ialah perbedaan predikat di antara keduanya. Pada jumlah ismiyah, predikatnya ialah isim atau kata benda, sedangkan pada jumlah fi'liyah, predikatnya ialah kata kerja atau fi'il. Itulah yang membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mari kita mulai pembahasan tentang jumlah ismiyah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nominal sentence. Jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali oleh isim dan terdiri atas mubtada dan khobar. Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali oleh isim dan terdiri atas mubtada khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada ialah kata, benda, atau isim yang berada di awal kalimat. Kata ini merupakan kata yang ingin dijelaskan oleh khobar. Kemudian, apa itu khobar? Khobar ialah kata yang menyempurnakan makna mubtada, dan khobar merupakan kata penjelas bagi mubtada. Khobar memiliki kesamaan dengan predikat berbentuk kata benda dalam kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke contoh jumlah ismiyah. Contoh yang pertama ialah al-mal'abu wasi'un. Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti lapangan itu luas. Mana mubtadanya dan mana khobarnya? Mubtadanya ialah kata al-mal'abu, karena al-mal'abu ialah isim yang berada di awal kalimat. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya ialah wasi'un. Wasi'un merupakan khobar karena wasi'un merupakan kata yang menyempurnakan kata mal'ab atau kata penjelas bagi kata mal'ab. Kemudian contoh selanjutnya ialah huwa mudarrisun, yang mempunyai makna dia adalah guru. Huwa mudarrisun merupakan jumlah ismiyah dan terdiri atas mubtada khobar. Mana mubtadanya dan mana khobarnya? Mubtadanya ialah huwa karena huwa ialah isim domir, dan isim tersebut merupakan isim yang berada di awal kalimat. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya ialah mudarrisun karena mudarrisun merupakan kata penjelas bagi kata huwa. Kemudian yang terakhir, al-maktabatu nadhifatun, perpustakaan itu bersih. Mana mubtadanya dan mana khobarnya? Khobarnya ialah nadhifatun karena nadhifatun merupakan kata penjelas bagi kata maktabah, dan kata al-maktabah merupakan mubtada karena al-maktabah merupakan isim yang berada di awal kalimat, dan al-maktabah merupakan kata yang ingin dijelaskan oleh khobar nadhifatun. Nah, dari ketiga contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa ketentuan tentang jumlah ismiyah. Yang pertama, harus sama jenisnya, yaitu dari jenis mudzakkar dan muannas. Contohnya, pada kata mal'ab merupakan isim mudzakkar, maka khobarnya harus isim mudzakkar juga, yaitu wasi'un. Contohnya, pada kata al-maktabah merupakan isim muannas karena ia memiliki ta marbutoh, dan khobarnya merupakan isim muannas juga, yang mana nadhifatun mempunyai ta marbutoh juga. Pembahasan yang selanjutnya ialah jumlah fi'liyah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan verbal sentence. Jumlah fi'liyah ialah kalimat yang diawali oleh fi'il dan terdiri atas fa'il, fi'il, dan boleh ditambah maf'ul atau objek. Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali oleh fi'il, poin pertama, dan poin yang kedua ialah terdiri atas fa'il, fi'il, dan maf'ul. Apa itu fi'il, fa'il, dan maf'ul? Fi'il ialah kata kerja yang
ada di awal kalimat. Fiil biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan predikat yang berbentuk kata kerja. Kemudian, fa'il ialah subjek dari kata kerja. Yang terakhir ialah maf'ul. Maf'ul ialah objek atau sesuatu yang dikenai dari kata kerja tersebut. Nah, mengapa ada kalimat boleh ditambah maf'ul? Karena kata kerja itu terdiri atas dua, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek contohnya ialah lari, pergi, dan yang lainnya. Contoh kata kerja yang memerlukan objek ialah mencuci, memasak, dan yang lainnya. Jadi tergantung jenis fiil yang mana yang dipakai. Jika fiil tersebut ialah fiil yang membutuhkan objek, maka harus ada maf'ulnya. Jika fiil tersebut tidak membutuhkan objek, jadi tidak apa-apa, tidak ada maf'ulnya. Jadi jika fiil tersebut tidak membutuhkan objek, jadi jika fiil tersebut tidak membutuhkan objek, maka tidak ada maf'ulnya. Berikut contoh-contoh jumlah fi'liyah. Contoh yang pertama ialah Zahaba Ahmadu ila suki, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia Ahmad pergi ke pasar. Nah, pada jumlah Zahaba Ahmadu ila suki, mana yang disebut dengan fi'il? Yang disebut dengan fi'il ialah kata zahaba. Mengapa demikian? Karena kata zahaba ialah kata kerja yang berada di awal kalimat. Kemudian, mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah Ahmadu. Karena Ahmadu ialah subjek dari kata zahaba. Karena Ahmad ialah orang yang akan pergi, atau orang yang pergi. Kemudian mana maf'ulnya? Nah, pada contoh jumlah yang pertama tidak ada maf'ul. Karena kata zahaba atau pergi ialah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Terus apa itu ilasuk? Ilasuk merupakan hanya kata pelengkap atau kata penjelas. Kemudian contoh yang kedua, yatbahu ummun to'aman fil matbahi, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti ibu sedang memasak makanan di dapur. Nah, mana fiilnya? Fiilnya ialah yatbahu. Yatbahu, mengapa yatbahu? Karena yatbahu merupakan fiil mudhari dan yatbahu berada di awal kalimat. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah ummun. Karena ummun merupakan subjek dari yatbahu. Karena ibu ialah orang yang sedang memasak. Kemudian mana maf'ulnya? Mana objeknya? Objeknya ialah to'aman. Mengapa to'aman? Karena to'aman ialah objek dari kata memasak. Yang dimasak ialah makanan. Kemudian fil matbahi ialah kata keterangan. Kemudian masuk ke jumlah fi'liyah yang selanjutnya. Gosaltu Fatimatu al-malabisa, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai terjemahan Fatimah telah mencuci pakaian. Nah, pada jumlah ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah Fatimatu. Mengapa Fatimatu? Karena Fatimah ialah subjek dari gosalat. Fatimah ialah orang yang telah mencuci. Kemudian mana fi'ilnya? Fi'ilnya ialah gosalat. Mengapa gosalat? Karena gosalat ialah fi'il madi dan fi'il ini terletak di awal kalimat. Kemudian mana maf'ulnya? Maf'ulnya ialah malabis. Mengapa maf'ulnya malabis? Karena pakaianlah yang dikenakan pekerjaan mencuci. Ya, maksudnya yang dicuci ialah pakaian. Seperti itulah pembahasan secara umum tentang jumlah fi'liyah. Sebenarnya ada pembahasan secara khusus mengenai fa'il, fi'il, dan maf'ul. Tetapi kita pelajari itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
pada pertemuan kali ini kita hanya membahas jumlah fi'liyah secara general atau secara umum, sehingga kita bisa membedakan mana itu jumlah fi'liyah dan mana itu jumlah ismiyah, dan tidak tertukar di antara keduanya. Pembahasan terakhir ialah membedakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berikut ada sebuah tabel yang berisi tentang al-jumlah. Jumlah tersebut tersusun dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, dari sini kita akan membedakan atau mengidentifikasi perbedaan di antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, serta bagian-bagian dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang jumlah yang pertama, asyayu harun, yang punya arti teh itu panas. Asyayu harun ialah jumlah ismiyah. Mengapa jumlah ismiyah? Karena kalimat ini diawali oleh isim. Asyayu merupakan isim karena asyayu mempunyai alif lam, yang mana alif lam merupakan salah satu dari tanda isim. Nah, kemudian mana mubtadanya? Mubtadanya ialah asyayu. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya ialah harun. Kemudian jumlah yang kedua, at-tariqatu tawilatun, yang punya arti jalan itu panjang. At-tariqatu tawilatun merupakan jumlah ismiyah. Mengapa jumlah ismiyah? Karena jumlah ini diawali oleh isim, yaitu at-tariqatu. Ada alif lam. Nah, mana khobarnya? Khobarnya ialah tawilatun. Karena tawilatun tidak berada di awal kalimat dan tawilatun merupakan penjelas dari kata at-tariqah. Kemudian mana mubtadanya? Mubtadanya ialah at-tariqah. At-tariqah merupakan mubtada karena ia isim yang berada di awal kalimat dan merupakan kata yang dijelaskan oleh tawilah. Kemudian jumlah selanjutnya ialah yanamu Ahmadu fis-sariri. Nah, yanamu Ahmadu fis-sariri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Ahmad sedang tidur di ranjang. Jumlah ini merupakan jumlah fi'liyah. Mengapa jumlah fi'liyah? Karena jumlah ini diawali oleh fi'il, yaitu yanamu, fi'il mudhari. Nah, kita bedah bagian-bagian dari jumlah ini. Mana fi'ilnya, mana fa'ilnya, dan mana maf'ulnya. Karena ini ialah jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya ialah yanamu. Mengapa demikian? Karena yanamu ialah kata kerja masa sekarang dan yang akan datang, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari, dan ia berada di awal kalimat. Kemudian mana subjeknya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il? Fa'ilnya ialah Ahmad karena yang tidur ialah Ahmad. Kemudian mana objeknya? Objeknya tidak ada atau maf'ulnya tidak ada. Kenapa? Karena kata yanamu merupakan atau kata tidur merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian jumlah selanjutnya ialah hiya tabibatun. Dia perempuan itu dokter. Kata hiya tabibatun merupakan jumlah ismiyah. Mengapa demikian? Karena kata hiya ialah isim domir, yaitu kata ganti. Kemudian karena ini jumlah ismiyah, mana mubtadanya dan mana khobarnya? Khobarnya ialah tabibatun, karena tabibatun merupakan kata penjelas bagi hiya. Kemudian mana mubtadanya? Mubtadanya ialah hiya. Mengapa hiya? Karena hiya isim yang berada di awal kalimat, dan hiya juga merupakan kata yang dijelaskan oleh tabibah. Kemudian jumlah yang terakhir ialah taktubu Aisyatu ad-darsa, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Aisyah sedang menulis pelajaran. Jumlah ini merupakan jumlah fi'liyah. Mengapa jumlah fi'liyah? Karena jumlah ini diawali oleh fi'il mudhari,
yaitu taktubu. Karena ini jumlah ismiyah, mana fiilnya, mana fa'ilnya, dan mana maf'ulnya. Yang pertama kita dari fiil dulu. Fiilnya ialah taktubu. Mengapa taktubu? Taktubu merupakan fiil mudhari dan merupakan fiil yang berada di awal kalimat. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah Aisyatu. Aisyatu merupakan subjek dari pekerjaan menulis, karena yang menulis ialah Aisyah. Kemudian mana maf'ulnya? Maf'ulnya ialah ad-darsa, yaitu pelajaran. Karena yang sedang ditulis Aisyah yang merupakan pelajaran. Seperti itulah cara membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun ambigu. Jika ada yang ingin memberikan saran dan kritik, silakan tuliskan di komentar. Jika ada yang ingin bertanya, silakan juga tuliskan di komentar. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.